Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bil ummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma amin fa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada pagi yang bahagia ini. Dan pada pagi ini kita akan masuk pada hadis yang ke-27 daripada kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syekh Muhammad Idris ibni Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i bahril mazi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Wa bihi ilaihi ila sayyidina al-imam Tirmizi wa bi isnadihi ila sayyidina Abdullah bin Zaid an Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbar bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu ثم ردهما حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه أصح وأحسن. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teks yang ada pada Bahrul Mazi kita adalah hatta raja'a, summa raddahuma hatta raja'a. Hadis yang sebelumnya, kita belum baca lagi hadis yang sebelumnya. Ya. Dah baca dah. Baca dah. Sebelum kita baca pasal takhlilul lihyah. Kan, kita dah baca pasal takhlilul lihyah. Okay. Baik, para hadirin rahmati Allah, sebelum kita masuk pada terjemahan, sekadar untuk catatan, dalam teks Bahrul Mazi disebut summa raddahuma hatta yarji'a, hatta yarji'a ilal makan. Namun kalau kita lihat dalam nuskhah Sunan At-Tirmizi yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, dengan beliau mendatangkan riwayat yang pelbagai. Begitu juga dengan Sunan At-Tirmizi yang ditahqiq oleh yang diselia oleh Jam'iyah Al-Maknas Al-Islami di bawah kelolaan Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dua kitab ini, tidak didatangkan langsung nas hadis yang berbunyi hatta yarji'a. Sebaliknya didatangkannya hatta raja'a, hatta raja'a. Dan Syekh Ahmad Muhammad Syakir, beliau akan mendatangkan perbezaan riwayat sekiranya ada. Namun tidak pula beliau mendatangkan ada riwayat yang berbunyi hatta yarji'a. Jadi wallahu a'lam, mungkin di sana ada riwayat hatta yarji'a, namun yang diterima pakai oleh Jam'iyah Al-Maknas Al-Islami sebagai contoh adalah hatta raja'a. Sekadar catatan kita lah. Daripada Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu akan kepalanya dengan dua tangannya, maka berhadap ia dengan keduanya dan membelakang, memulai ia dengan hadapan kepalanya, kemudian menjalan ia dengan keduanya ke belakang lehernya, kemudian mengembalikan keduanya hingga kembali ke tempat yang memulai ia daripadanya, kemudian membasuh ia akan dua kakinya. Mudah je disebut oleh para ulama', cuma kalau macam saya tak boleh, rambut saya
tak ada sangat. Kalau orang yang berambut, maknanya dia letak basahkan tangan. Ni dia panggil sebagai aqbala. Aqbala ni kehadapan. Dan ini kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi adalah gaya bahasa Arab. Dia sebut ke hadapan tapi yang dimasukkan adalah ke belakang. Kemudian sebut adbara. Adbara masuk ke belakang tapi yang dimasukkan adalah ke hadapan. Jadi dibasahkan tangan dan diletakkan begini, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian ditarik semula. Ini bagi orang yang berambut lah. Macam saya, yang rambut saya ada tapi dah begini keadaannya. Dia kalau buat begini, dia tidak mencapai. Sepatutnya cukup dengan sekali saja. Itu dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Okey, kita lihat perbahasannya. Babu ma jaa fi mashir ra'si ay yabda'a bi muqaddamir ra'si ila muakhkharihi. Bab yang telah datang ia pada menyapu kepala, bahawa memulai dengan hadapan kepala ke belakangnya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah menyapu kepala di dalam masalah air sembahyang ini sangatlah banyak berselisihan ulama padanya. 152 masalah. Kalau kita perasan ejaan tu mas salah, sepatutnya amzah tu, tapi dijadi 3 titik di situ. Kesilapan dari sudut cetakan. 152 masalah menyapu kepala dan hadisnya. Maka pada bab ini telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadis menyapu kepala di dalam mengambil air sembahyang, yang menunjukkan satu kelakuan menyapu kepala pada mengambil air sembahyang itu. Katanya, An Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyapu ia akan kepalanya, mengambil air sembahyang dengan 2 tangannya. Fa aqbala bihima wa adbar. Maka berhadap ia dengan keduanya dan membelakang. Berhadap macam saya sebut tadi, maksud dia tarik daripada depan ke belakang. Membelakang maksud dia daripada belakang ke depan. Yakni kedua tapak tangannya terlekap di ubun-ubun. Kalau ikut bahasa Melayu yang kita faham, ubun ni kawasan yang lembut ni. Tapi ubun-ubun yang dimasukkan oleh Syekh dia adalah muqaddam ar-ra's. Sebab kalau kita buka kamus dewan apa semua, ubun-ubun tempat yang lembut pada bayi. Tapi bukannya begini, dia start daripada sini. Jadi ubun-ubun yang dimasukkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi adalah muqaddam ar-ra's, permulaan kepala. Yakni kedua tapak tangannya terlekap di ubun-ubun dan terlekap di belakang kepala pun demikian jua. Dan segala hujung jari bertemu sama-sama hujung jari, lain daripada ibu tangan. Ibu tangan di sudghaih, di kawasan, kalau kita nganga tu tempat bergerak tu. Okey, maknanya di kawasan antara leher dengan hujung sini, di kawasan sini. Bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta yarji'a ila al-makan allazi bada'a minhu. Memulai ia akan letak tangannya yang bertemu hujung-hujung jarinya itu di hadapan kepala, di ubun-ubun. Kemudian menjalan ia dengan 2 tapak tangan sampai ke belakang lehernya. Kemudian mengembali atau menyongsang ia dengan menjalankan keduanya hingga kembali ke tempat yang memulai ia daripadanya. Summa ghasala rijlaihi, kemudian membasuhlah ia akan kakinya kedua-duanya. Kalau kita perasan ada 2 kalinya tu. Keduanya, macam mana berlaku kesilapan dari segi ejaan sedikit. Maknanya sepatutnya nya yang pertama tu tidak ada. Jadi berlaku pertambahan. Kata Abu Isa, bermula hadis ini lebih asah suatu pada bab dan lebih ahsannya. Dan dengan dialah berkata Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Kata Syafi'i di dalam dan yang ikhtiar bagi seseorang sebagaimana telah memperbuat oleh Nabi, itulah diperbuatnya adanya. Maksudnya lebih afdal boleh sapu kepala, begitulah keadaannya, di ke depan dan ke belakang, supaya seluruh rambut dapat disentuh oleh air.
Adapun orang yang rambutnya terlalu pendek macam saya, ataupun hampir atau langsung tak ada, maka cukup dengan sekali saja, kerana dengan dia buat sekali dia telah menyapu keseluruhan kawasan rambut. Tapi bagi orang yang rambutnya bergerak begitu, berombak begitu, kalau dia tarik ke belakang, ada bahagian rambut yang tak kena lagi air. Bila dia songsang ke depan, semua rambutnya yang ada di kepalanya telah disentuh oleh air. 153. Masalah menyapu kepala, mengambil wuduk dan hukumnya. Bermula menyapu kepala pada mengambil air sembahyang itu telah ijma' sekalian ulama atas wajibnya dan bersalah-salahan mereka itu pada kadar yang wajib padanya. Maka berjalan Syafi'i, berjalan di sini maknanya berpendapat ya. Maka berjalan Syafi'i pada satu jamaah kepada bahawasanya yang wajib itu ialah barang yang dikatakan atasnya nama sapu, dan jikalau kena sehelai bulu sekalipun. Ini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Asal sentuh, walau kena satu rambut, walau kena 0.01 rambut, ikutlah asal sentuh, maka selesai masalah. Dan telah berjalan Malik dan Ahmad dan satu jamaah kepada wajib meratai kepala, iaitu keseluruhan kepala. Dan kata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pada satu riwayat, bermula yang wajib sapu kepala mengambil air sembahyang itu seperempatnya, seperempat kepala. 1, 2, 3, 4. Maka asal sapu saja selesai. Itu ijtihad dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau kurang daripada 1/4 sapuan ke atas kepala tidak sah di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Dan kata Ibnul Arabi, telah memikir Imam Malik pada masyhur daripada beberapa kaulnya akan wajib menyapu kepala semuanya, kerana barang yang dikehendaki akan dia oleh zahir Quran dan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bermula yang demikian itulah yang dimajukan lagi diterangkan di dalam kitab Al-Ahkam dan masalah-masalah khilaf. Kitab Al-Ahkam karangan Ahkamul Quran Ibn Al-Arabi Al-Maliki, dan juga kitab Masailul Khilaf ataupun nama penuhnya Al-Insaf fi Masailil Khilaf. Cuma kita Al-Insaf fi Masailil Khilaf ini mafkud, tidak dijumpai di mana kitab tu hilang manuskripnya, tak dijumpai sampai sekarang. Mungkin ada tapi tak dijumpai. Cuma kita Al-Ahkam, Ahkamul Quran Ibn Al-Arabi memang ada memang ada dan dijual. Baik, maka perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu mengangkatkan bagi sekalian khilaf atau iskal pada satu ayat, maka bahawasanya sallallahu alaihi wasallam menyempurna ia akan sapunya. Sebab kalau kita lihat dalam hadis yang dibawa oleh baginda Nabi adalah begitu, ke depan dan ke belakang. Dan kita semua sedia maklum, rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah panjang sehingga sampai melepasi bahu sehingga melepasi bahu. Jadi bila rambut baginda Nabi panjang, maka kalau sapu sekali ke depan ke belakang, ada bahagian tak kena lagi, maka Nabi songsong, Nabi jalan pula ke depan, menyebabkan bahagian rambut di atas kepala baginda Nabi kesemuanya telah dikenakan air. Sebab yang dituntut adalah menyapu kepala atau menyapu rambut yang ada di dalam kawasan kepala. Ini ijtihad dalam mazhab Imam Malik yang mengatakan wajib menyapu seluruh kepala. 154. Masalah menyapu kepala berapa kali? Maka pada masalah menyapu kepala beberapa kali, ini pun telah bersalah-salahan ulama. Maka berjalan Imam Syafi'i pada satu taifah kepada bahawasanya sunat padanya 3 kali sapu, sebagaimana sekalian anggota jua. Dan berjalan Abu Hanifah dan Malik dan Ahmad dan kebanyakan mereka itu ulama kepada bahawasanya sunat sekali sapu jua dan tiada lebih atasnya. Dan bermula hadis-hadis yang sahihah menunjukkan padanya sapu sekali sahaja. Kalau kita rujuk dalam hadis-hadis yang sahih, semuanya menunjukkan secara jelas Nabi sapu kepala sekali sahaja. Namun ada juga satu hadis dalam Sunan Abi Dawud yang status hadis ini adalah hadis hasan, yang menunjukkan Nabi sapu kepala sebanyak 3 kali. Dan pada setengah hadis ringkas atas katanya sapu sahaja. Ada juga hadis yang menyebut
Nabi basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Kemudian baginda menyapu kepala tanpa disebut berapa kali. Ada riwayat kata sekali sahaja, ada riwayat hanya sebut sapu tanpa disebut bilangan. Dan telah memperbuat dalil Syafi'i akan sunat sapu 3 kali itu dengan hadis Uthman bin Affan di dalam Sahih Muslim, bahawasanya Nabi SAW mengambil air sembahyang, buku kita air sembahyang, jadi tertinggal lagi 2 titik tu. Hadis Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Muslim, bahawasanya Nabi SAW mengambil air sembahyang ia 3 kali. Jadi difahami 3 kali, maknanya semua anggota 3 kali. Itu kefahaman dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan pula telah datang riwayat Abu Daud di dalam sunannya, bahawasanya Nabi SAW menyapu kepalanya 3 kali. Hadis ini statusnya hasan. Dan pula dengan qiyas atas sekalian anggota. Sebab kesemua itu anggota wuduk. Kalaulah muka 3 kali, kaki 3 kali, tangan 3 kali, mengapa kepala tidak 3 kali? Sedangkan kesemua mereka sepakat bahawa ini adalah anggota wuduk. Ini ijtihad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan sekali-sekali sapu itu, dijawabkan dia dengan bahawasanya ialah menyatakan harus demikian itu, dan Nabi kebiasaannya atas mengamalkan yang lebih afdal. Wallahu a'lam. Jadi hadis yang kata Nabi sapu sekali itu untuk menyatakan itu adalah kadar yang wajib. 2 kali sunat, 3 kali sunat. Cuma Nabi dalam riwayat yang pelbagai menunjukkan Nabi sapu kepala sekali. Cuma itu afdal bagi Nabi, sebab tujuan Nabi adalah menyatakan hukum. Jadi sapu sekali bagi Nabi adalah afdal. Adapun kita sapu 3 kali adalah afdal. Seperti juga Nabi, dalam keadaan Nabi pernah buang air kecil berdiri, itu afdal bagi Nabi. Tetapi makruh bagi kita, kerana tujuan Nabi adalah menerangkan hukum. Baru orang tahu, oh kencing berdiri ini tidak jatuh haram, sebab Nabi pernah melakukannya. Dalam masa yang sama Nabi melarang jangan kencing berdiri. Jadi ini adalah antara cara untuk baginda menerangkan bahawa larangan yang baginda sebut adalah bukan larangan haram. 155, masalah menyapu kepala dan kefiatnya yang afdal, yang akmal. Maafkan saya, masalah menyapu kepala dan kefiatnya yang akmal. Apa pula kefiatnya? Kefiat itu adalah dalam bahasa orang Kuala Kangsar bermaksud cara, dan ia diambil daripada bahasa Arab kaifiyah. Kaifiyah. Jadi banyak juga bahasa Arab yang diambil oleh orang Kuala. Mungkin dia orang Arab sebab sana banyak Said. Kemudian di Kuala Kangsar tu banyak golongan Mio. Orang Mio ni maknanya dia orang punya atas tu ada satu orang syarifah kahwin orang biasa. Jadi keturunan tu jadi keturunan Mio. Asalnya Amir, kemudian Mio, lain kali Mio, orang Kuala. Bahasanya begitu. Berdasarkan kajian sebahagian sarjana. Baik. Menyapu kepala dan kefiatnya. Kefiatnya. Kau cakap orang tu ada lagi. Macam mana kefiatnya? Kefiat tu iaitu kaifiat. Telah kita ketahui menyapu kepala itu telah berselisihan. Telah kita ketahui menyapu kepala itu telah berselisihan ulama padanya, sebagai di dalam masalah 153 tadi. Maka menyapu kepala yang sebaik-baiknya ialah seperti yang di dalam masalah 152. Maka yang demikian itu ittifaq ulama atas sunatnya, kerana dengan yang demikianlah boleh rata kepala dan sampai air kepada sekalian rambut. Dan demikianlah disukai Imam Syafi'i yang tersebut di dalam itu kita Al-Um, karangan Imam Asy-Syafi'i. Lihat masalah 181. Telah berkata ashab kita, iaitu ashab dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan mengembalikan, yakni menyongsangkan kehadapan itu hanya senya disunatkan bagi orang yang ada baginya rambut, tiada bersanggul atau berdandan. Begitu juga dengan orang yang berambut dalam keadaan dia berombak. Macam saya tak disunatkan untuk ke depan ke belakang. Adapun orang yang tiada rambut, adapun orang yang tiada berambut atas kepalanya atau rambutnya berdandan, dia buat sanggul, dia buat apa?
dia buat apa, dia dandan begitu Dan Nabi SAW ketika baginda membuka kota Makkah, baginda mempunyai 4 dandan rambut Saya teringin nak buat baru ni, tapi dia berkata jangan. Itu khilaf betul-betul uruf Rambut panjang pun dah khilaf dah. Teringin nak buat, tak apalah, satu hari ni kita buat seorang-seorang dalam rumah Adapun orang yang tiada berambut atas kepalanya atau rambutnya berdandan, maka tiada disunatkan songsang itu kerana tiada faedah padanya. Berkenaan dengan baginda berdandan rambut ni, itu adalah uruf orang tempatan ketika itu Sebab orang zaman baginda Rasul, mereka orang lelaki itu berambut panjang biasa. Bila rambut panjang, cara nak menjadikan rambut kemas adalah dengan cara berdandan Mereka buat di serong-serongkan rambut tu macam orang perempuan tu. Dalam masa sama mereka memakai serban Tapi hari ini uruf sudah berubah, maka kerana itulah para ulama kita tidak mendandan rambut mereka Paling last pun biasa tengok mereka akan memanjangkan rambut sebelum mereka meninggal dunia sebab untuk mengambil sunnah berambut panjang sampai melepasi bahu Saya selesai dah dapat dah, alhamdulillah. Maka jika disongsangkannya pada ini kelakuan juga la Allah sawab, tak perlulah juga tu, sekali je lah juga wallahu alam. Maka jika disongsangkannya pada ini kelakuan juga, tiada dikirakan, la Allah sawab, dikirakan tiada dikirakan songsangnya itu akan sapu yang kedua, kerana bahawasanya air telah jadi musta'mal dengan nisbah kepada lain daripada itu sapu Sebab bila dia dah sapu semua rambutnya, macam rambut saya yang sikit, dia sapu ke belakang, semua bahagian rambut itulah terkena air. Jadi air yang melekat di tangan ini sudah menjadi air musta'mal. Bila ke depan, air musta'mal tidak menjadi air yang digunakan untuk tujuan suci dan juga perbuatan sunat Jadi dia kena sekali lagi air baru Dan tiada pada hadis 153 itu dalil yang menunjukkan wajib meratakan sapu kepala. Bahkan hadis itu menunjukkan pada kesempurnaan wuduk dengan kenyataan pada beberapa hadis lain. Bukanlah ada padanya menunjukkan tak dapat tiada memperbuat demikian. Itu wallahu a'lam. Hadis yang ke-28. Ani Rubayya binti Muawwiz. Kalau dalam kebanyakan dalam dalam Sunan At-Tirmizi patutnya ada satu lagi tambahan Ibni Afra Ani Rubayya binti Muawwiz Ibni Afra. Mungkin Syekh Ghazali Al-Marbawi meringkaskan kalau dirujuk dalam matan hadis akan didatangkan sekali nama datuk kepada Sayyidatuna Rubayya Ani Rubayya binti Muawwiz radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha bi ra'sihi marratain bada'a bi muakhkhari ra'sihi summa bi muqaddamihi wa bi uzunaihi kiltaihima zuhurihima wa butunihima. Hasan. Daripada Ar-Rubayya binti Muawwiz radhiyallahu taala anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyapu ia dengan kepalanya 2 gali. Allah sawab, tak ada titik 2 kali. Memulai ia di belakang kepalanya, kemudian dengan hadapannya dan dengan 2 telinganya, tiap-tiap keduanya, luarnya dan dalam keduanya. Okey. Disebut Nabi menyapu kepala 2 kali. Mula daripada muakhkhar ra'si, daripada belakang kepala, kemudian muqaddami, daripada ke depan. Kemudian disebut Nabi sapu kepala, Nabi sapu telinga, zahir telinga dan juga batin telinga. Ni telinga kita, ni namanya, ni batin. Ni dalam bahasa Arab panggil batinul uzun, yang nampak ni. Yang di sebelah, di bahagian belakang alik telinga, alik belakang kepala ni namanya zahir. Kita mungkin ingat ni zahir, ni batin, tapi ini yang zahir, ini yang batin. Yang ada lubang apa semua, yang ada lorong tu, itu batin. Yang di sini itu namanya zahir. Ini zahir, ini batin. Babu maja'ain yubda'a bi muakhkhari ra'si. 156 masalah. Maafkan saya, 156. Bab yang telah datang ia bahawasanya memulai ia dengan belakang kepala. Ketahuilah kiranya ya saudaraku,
ini satu kelakuan daripada kelakuan Nabi menyapu kepala pada mengambil air sembahyang. Maka iaitu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Anir Rubayya binti Muawwiz radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha bi ra'sihi marratain. Diriwayatkan daripada Ar-Rubayya binti Muawwiz ibni Afra radhiyallahu anhuma, kalau ikut di sini maknanya Muawwiz itu juga adalah sahabat ya. Cuma Muawwiz ni bukan ayah kepada Sayyidatuna Rubayya, sebenarnya ibu kepada Sayyidatuna Rubayya. Jadi dibinkan dengan ibunya ya. Lebih dikenali dengan Fulanah binti ibunya. Jadi Ar-Rubayya ini sahabiah, ibunya bernama Muawwiz ya. Kalau ayah beliau bernama maafkan saya. Afra itu ibu kepada Muawwiz ya, maafkan saya. Muawwiz ayah kepada Rubayya adalah Muawwiz. Muawwiz bin Afra. Afra ini adalah ibu kepada Muawwiz ya. Maafkan saya tersilap tadi. Baik. Diriwayatkan daripada Ar-Rubayya binti Muawwiz ibni Afra radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ia akan kepalanya 2 kali pada mengambil air sembahyangnya. Bada'a bi muakhkhari ra'sihi summa bi muqaddamihi wa bi uzunaihi kiltaihima zuhurihima wa butunihima. Memulai ia dengan belakang kepalanya, kemudian dengan hadapannya dan dengan telinganya kedua-duanya, luar keduanya dan di dalam keduanya luar sini, dalam sini Kata Abu Isa, bermula hadis Ar-Rubayya binti Muawwiz radhiyallahu anhuma ini ialah hadis hasan, dan hadis Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma pada masalah 152 itu lebih asah daripada ini dan lebih elok isnadnya. Dan sungguhnya telah berjalan setengah daripada Ahlul Kufah kepada ini hadis. Setengah daripada mereka itu ialah Waqi' bin Al-Jarrah. Kata Ibnul Arabi, dan bermula yang sahih ialah mula dari hadapan ubun-ubun. Kita sebut ubun-ubun yang dimasukkan oleh Syedri adalah hadapan, bukannya ubun-ubun tempat lembut tu Walaupun kalau kita buka kamus, ubun-ubun merujuk kepada kawasan lembut tu atas daripada kepala lagi, atas daripada permulaan kepala. Tapi ubun-ubun yang Syekh Idris maksudkan adalah bahagian awal kepala Dan bermula yang sahih ialah mula dari hadapan ubun-ubun, dan ialah riwayat orang-orang yang hafaz hadis sekaliannya. Sebab hadis Sayyidatuna Rubayya menunjukkan Nabi start dari belakang ke depan, lepas tu depan ke belakang. 157 masalah menyapu kepala dan engkarkan wajibnya. Bermula orang yang engkar akan wajib menyapu kepala pada mengambil air sembahyang itu menjadi kafir ia, kerana sabit ia dengan dalil qat'i Melainkan kalau dia tu jahil dia memang tak belajar langsung dia tak tahu yang itu wajib, maka ketika itu barulah dia dimaafkan. Tapi dia berdosa kerana dia tak belajar. Adapun jikalau engkar seorang akan qadarnya yang diperselisihkan oleh ulama itu, tiada ia menjadi kafir, kerana bahawasanya sabit ia dengan dalil zanni Jadi sebarang perkara yang sabit dengan dalil qat'i, iaitu qat'i dari segi subut, qat'i dari segi dilalah, kalau dia engkar, kafirlah dia Namun kalau benda yang masih lagi dalam ruang ijtihad, dia tak setuju, maka dia tidak menjadi ingkar Dan dari segi isu kafir ini, itu adalah perbahasan ilmu. Adapun untuk kita kata fulan min fulan kafir, itu kena merujuk kepada mahkamah Macam Kasim Ahmad, dia telah mengingkar banyak perkara-perkara yang sabit dengan dalil qat'i. Tapi adakah dia kafir? Ucapan dia membawa kepada kekufuran. Ucapan itu adalah ucapan yang boleh menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Namun adakah dia tu sendiri kafir dengan ucapan dia?
kita kena merujuk kepada mahkamah, sebab mahkamah yang akan bicara dia. Adakah dia sebut kerana dipaksa? Adakah dia sebut kerana dia tak tahu? Adakah. Jadi benda tu perlu diputuskan oleh mahkamah. Bukan kerja kita untuk mengkafir-kafirkan orang. Cuma kita bincang, ucapan ini bahaya sebab dia boleh menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. 29. Hadis yang ke-9, Anir Rubayya binti Muawwidh radhiyallahu ta'ala anhuma annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatawadda. Qalat masaha ra'sahu wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbar wa sudughaihi wa uzunaihi marratan wahidah. Hasan sahih. Daripada Ar-Rubayyi' binti Muawwidh radhiyallahu anhuma, bahawasanya melihat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk ia. Katanya menyapu ia akan kepalanya dan menyapu ia akan barang yang di hadapan daripadanya dan barang yang membelakang dan dua pelipisnya. Maksud pelipis ni, sudurun ni adalah sini Kalau kita letakkan sini, kata Syekh Said bin Shaltut, kawasan yang bila kita nganga tu dia bergerak. Itu adalah as-sudur. Setengah orang panggil apa? Kepala angin ke apa sini. Orang mengurut sedap dia menekan-nekan di sini. Itu adalah as-sudur. Diterjemahkan di sini dengan maksud pelipis. Katanya menyapu ia akan kepalanya dan menyapu ia akan barang yang di hadapan daripadanya dan barang yang membelakang dan dua pelipisnya dan dua telinganya kali yang satu. Sekali je sapu. Kalau ikut hadis ini. Babu ma jaa anna mashar ra'si marratan. 158. Bab yang telah datang ia bahawasanya sapu kepala sekali. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadis Nabi sapu kepala sekali. Katanya Anir Rubayya' binti Muawwidh bin Afra'a radhiyallahu anhuma annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatawadda. Qalat masaha ra'sahu wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbar wa sudughaihi wa uzunaihi marratan wahidah. Diriwayatkan daripada Ar-Rubayya' binti Muawwidh ibni Afra' radhiyallahu taala anhuma bahawasanya melihat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang ia. Katanya telah menyapu ia akan kepalanya dan menyapu ia akan barang yang di hadapan daripadanya dan barang yang belakang dan dua pelipis dan dua telinganya sapu satu kali. Yakni sapu sebagai kelakuan pada hadis dalam masalah 152. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada datang riwayat daripada baginda Ali karramallahu wajhah. Biasanya bila sebut nama Sayyidina Ali kita akan sebut karramallahu wajhah, tapi mutaakhir ni ada orang kata ucapan begini adalah ucapan Syiah. Habis ulama Azhar semua jadi Syiah. Sebab memang menjadi tradisi ulama Azhar bila sebut nama Sayyidina Ali mereka akan sebut radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebut Sayyidina Ali an Ali alaihi salam, an Fatimah alaiha salam. Benda tu dia tak kaitan langsung dengan Syiah ke tidak Syiah. Cuma Syiah yang popular hari ni Kenapa sampai lebih kepada Sayyidina Ali? Para sahabat lain tak begitu pun. Sedangkan Sayyidina Ali bukanlah berdasarkan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Ali adalah orang yang keempat paling afdal di kalangan sahabat. Yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar. Mengapa Sayyidina Ali doa kepada beliau lebih dan diucapkan pula oleh ulama Ahlus Sunnah? Kata guru kami dan guru kita semua Fadilatul Syekh Said Yusri bin Rushdi Al-Hasani, ini kerana Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah orang yang telah dicerca di atas mimbar hampir dekat 600 tahun lamanya. Bermula pada zaman Bani Umayyah disambung dengan Bani Abbasiyah. Dua era ini adalah era mencaci dan memaki Sayyidina Ali hatta di atas mimbar sekali. Kita mimbar ya Allah warda'an an khulafa'in ar-rasyidin. Satu ketika dulu Allahumma la'an Ali. Begitulah antara doa yang diucap di atas mimbar. Doa moga Allah melaknat Sayyidina Ali. Oleh kerana begitu, maka para ulama Ahlussunnah mendoakan lebih ke atas Sayyidina Ali untuk membalas balik tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah satu ketika dahulu yang melaknat Sayyidina Ali hampir dekat 2 dinasti
dua kerajaan beraja ini, zaman Bani Umayyah dan juga zaman Bani Abbasiyah. Bermula pada era zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Bermula pada zaman Bani Utsmaniyah lah baru Sayyidina Ali dimuliakan, Ahlul Bait dimuliakan, dan atas dasar itulah bermulalah tradisi karramallahu wajhah kepada Sayyidina Ali. Kalau kita lihat kitab-kitab awal, tak ada istilah karramallahu wajhah sangat. Yang paling popularnya alaihi salam, ke atas Sayyidina Ali. Kalau baca Sahih Bukhari, jelas nampak sungguh seakan-akan nampak Imam Bukhari sendiri untuk Sayyidina Ali ni dia buat lebih sikit alaihi salam, kerana ini bagi membalas balik tindakan jahat pemerintah ketika itu, yang mereka sangat takut sekiranya orang mencintai Sayyidina Ali dan juga ahli keluarga baginda Rasul, nanti orang akan lantik khalifah daripada kalangan ahli bait Rasulullah dan tidak melantik mereka sebagai pemerintah. Dan antara sebab Ahlul Bait tersebar ke merata dunia adalah kerana mereka ini diperangi. Menyebabkan akhirnya kat Malaysia pun ada Ahlul Bait, di Indonesia pun ada Ahlul Bait, hatta di China katanya ada Ahlul Bait, kerana Ahlul Bait ini mereka diperangi dalam masa yang sama. Kenapa diperangi? Kerana pemerintah takut sekiranya rakyat bersama dengan ahli keluarga Rasulullah, mereka akan melantik ahli keluarga Nabi sebagai pemerintah, nanti mereka yang jadi pemerintah ketika itu tidak dapat menjadi pemerintah. Dalam masa yang sama, kita tak macam Syiah mereka cinta Ahlul Bait tapi mereka maki pula para sahabat yang lain. Kita tidak seperti golongan Syiah. Semua Ahlul Bait adalah kecintaan kita, dan semua sahabat Nabi adalah kecintaan kita. Dan pada bab ini ada datang riwayat daripada baginda Ali karramallahu wajhah dan nenek Talhah bin Musarrif. Nenek ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni bahasa orang dululah Dia bukan nenek sebenarnya, dia datuk. Cuma maksud nenek dia oleh Syekh Idris Malbawi adalah datuk. Nenek di sini bukan nenek perempuan tu, maksud dia datuk. Siapa datuk kepada Talha bin Musarrif? Datuk beliau bernama Sayyidina Amr bin Ka'ab. Amr bin Ka'ab, datuk kepada Talha bin Musarrif. Nenek di sini ingatlah bukan nenek perempuan, nenek lelaki, iaitu datuk. Pada bab ini telah datang riwayat daripada baginda Ali karramallahu wajhah dan nenek Talha bin Musarrif, dan bermula hadis Ar-Rubaiyah ini ialah hadis hasan lagi sahih, dan sungguhnya diriwayatkan daripada beberapa wajah daripada Nabi SAW bahawasanya menyapu ia akan kepala sekali. Dalam Sahih Bukhari pun disebut Nabi sapu kepala sekali. Namun kenapa mazhab Syafi'i kata 3 kali macam yang disebutkan sebelum ini? Dan di sini kita dapat belajar, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapat bercanggah dengan hadis yang kita baca, ketahuilah bahawa ada hujah yang telah dipegang oleh si mujtahid tadi. Kerana mustahil mereka mempunyai pendirian untuk menolak hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang kata dah kita tak payah pegang-pegang ucapan ulama, kita pegang hadis Nabi. Sekarang ni persoalannya, siapa yang berhak untuk mengeluarkan hukum daripada hadis Nabi? Yang berhak mengeluarkan hukum dari hadis Nabi adalah al-mujtahidun. Maka disebut ucapan satu bidalan, ucapan yang saya dengar daripada guru saya Syekh Said bin Shaltun, kalamul mujtahidi bin nisbah ilal muqallidi ka kalamillahi wa kalamir rasuli bin nisbati ilal mujtahid. Kalam mujtahid bagi pihak kita itu seperti kalam Allah dan kalam Rasul bagi pihak mujtahid. Maknanya kalau bertembung kalam Allah, kalam Nabi dengan kalam mujtahid, kita selaku muqallid pegang kalam mujtahid, dan jangan pegang kalam Allah, kalam Rasul, sebab kita tak faham apa sebenarnya kehendak Allah dan Rasul. Yang berhak memahami, yang punya autoriti untuk memahami adalah al-mujtahid. 159 masalah menyapu kepala mengambil air sembahyang sekali dan hukumnya. Bermula hukum menyapu kepala mengambil air sembahyang sekali itu, kata Abu Isa, telah beramal atas hadis di dalam masalah 158 itu di sisi kebanyakan ahlul ilm daripada segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang kemudian daripadanya. Dan dengan dialah perkataan Ja'far bin Muhammad dan Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq
memikir mereka itu akan menyapu kepala sekali. So, tak pasal tak disebut Imam Syafi'i antara orang yang mengatakan sapu kepala sekali. Tapi sebagaimana disebut oleh Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, Imam At-Tirmizi ketika menakalkan ucapan ini, beliau ucapan beliau tidak muktamad. Maknanya kalau ikut teks Imam Tirmizi mengatakan antara ulama yang mengatakan sapu kepala ni sekali saja, bukan 3 kali, adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Namun kenyataan ini adalah bercanggah dengan apa yang dinukilkan oleh ashab mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, mengatakan Imam Syafi'i mengatakan sunat sapu kepala 3 kali. Jadi ucapan ini adalah ucapan Imam At-Tirmizi dalam menakalkan pendapat Imam Asy-Syafi'i fihi nazar, maknanya perlu diperhatikan, dan dalam ucapan ini berlaku kesilapan. Pun begitu kalau kita rujuk dalam nuskhah, saya pernah tengok satu manuskrip Sunan At-Tirmizi tidak dinyatakan kalimah Asy-Syafi'i. Maknanya ada juga nuskhah Sunan At-Tirmizi yang meniadakan ucapan Asy-Syafi'i. Disebut Ibnul Mubarak dan Ahmad dan Ishaq tanpa disebut Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Abu Isa At-Tirmizi lagi, telah bercerita kepada aku. Allah sawab terjemah yang betul kami, bukan aku, kami. Sebab kalau kita buka dalam Sunan At-Tirmizi, kita akan dapati bahawa ucapan asal Imam Tirmizi adalah haddatsana Muhammad bin Mansur Al-Makki. Walaupun di sana ada perbahasan para ulama, haddatsana dengan haddatsani beza ke tak beza, namun dari segi terjemahan harfiannya, haddatsana bermaksud aku telah bercerita kepada kami, bukan telah bercerita kepada aku. Dan benda ini begitu jelas sekali, maka mustahil Syekh Idris Nabawi tak tahu terjemah. Jadi mengapa berlaku seperti ini? Berkemungkinan tersilap, itu aja. Dari segi terjemahan mustahil. Kita yang bodoh ni pun berarti telah bercerita haddatsana, telah bercerita kepada kami. Takkan Syekh Idris Al-Nabawi tak tahu nak terjemah haddatsana kepada telah bercerita kepada kami. Memang berlaku kesilapan tanpa sedar ketika menulis, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Mansur Al-Makki, katanya telah aku dengar akan Sufyan ibnu Uyainah berkata, ia telah aku tanya akan Ja'far bin Muhammad alaihi wassalam daripada sapu kepala itu, adakah memadai dengan sekali sapu? Maka jawabnya, ialah sangat-sangat bolehnya dan memadainya. 160 masalah menyapu kepala sekali dan ikhtilaf. Maksudnya pandangan para ulama yang pelbagai. Bermula segala hadis yang tersebut di dalam As-Sahihain, tiada padanya menyebutkan berbilang-bilangan sapu, dan dengan dialah berkata kebanyakan ulama. Cuma dalam Sahih Muslim ada disebut satu hadis bahawa Nabi SAW berwuduk secara bertiga-tiga. Jadi mungkin kefahaman Imam Syafi'i tak ada hadis ini, maksudnya tiga-tiga bagi setiap anggota wuduk. Cuma tak disebutkan jelas sapu kepala 3 kali. Dalam Sahih Bukhari pun tak ada, dalam Sahih Muslim pun tidak ada. Cuma ada disebut dalam Sunan Abi Daud, dan hadis dalam Sunan Abi Daud statusnya adalah hasan. Ia ada juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan ini Majah, Allah sawab bukan ini Ibnu, jadi buang satu titik tu. Ia ada juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah daripada 2 wajah, maksudnya daripada 2 jalan sanad, telah mengesahkan akan salah satu daripada keduanya oleh Khuzaimah. Allah sawab Ibnu Khuzaimah, sebab ulama hadis itu Ibnu Khuzaimah, bukannya Khuzaimah. Allah sawab kena ada tambahan Ibnu. Telah mengesahkan akan salah satu daripada keduanya oleh Ibnu Khuzaimah, dan lainnya daripada hadis Uthman akan meniga-nigakan sapu kepala, dan lebih daripada siqah itu makbul. Ziyadatu siqah makbulah, itu dibincangkan dalam ilmu hadis dan juga ilmu usul fiqh. Dan ialah mazhab Syafi'i dan Abi Hanifah, seperti barang yang telah disarihkan dia oleh sahibul hidayah, tetapinya dengan sekali air. Pengarang kitab Sahibul Hidayah adalah
Syekhul Islam Burhanuddin Ali bin Abu Bakr Ar-Rashdani, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dan adalah ibaratnya begini, bermula yang meriwayatkan daripada meniga-niga itu ditanggungkan atas bahawasanya dengan air yang satu, yakni sekali air 3 kali sapu, dan ialah yang masyru' atas barang yang diriwayatkan daripada Abi Hanifah. Namun dalam mazhab Syafi'i bukan 1 kali air, 3 kali air untuk 3 kali sapu. Maka ketika itu tiadalah pada riwayat sapu sekali itu hujjah atas yang berbilang-bilang, tetapi yang difatwakan dengannya di sisi Hanafi ialah ketiadaan meniga-niga juga. Dan mengambil dalil orang bagi berbilang-bilang sapu kepala itu pula dengan apa hujah orang yang mengatakan sunat sapu kepala 3 kali? Zahir riwayat Muslim bahawasanya Nabi SAW mengambil wudu ia 3. Yang keduanya, dan diambil dalil dengan qiyas atas anggota-anggota yang dibasuh, kerana bahawasanya wudu itu taharah hukmiyah. Beza dengan kita istinja, memang taharah hakikiyah untuk menghilangkan najis. Tapi wudu kita bukannya ada najis pun, tapi kita berwuduk je adalah untuk mengangkat hadas yang tidak nampak di mata. Kerana bahawasanya wudu itu taharah hukmiyah, maka tiada faraq. Faraq iaitu tiada beza. Maka tiada faraq pada taharah hukmiyah antara basuh dan sapu. Intaha Qastallani. Boleh rujuk dalam kitab Al-Qastallani. Lihat Irsyadus Sari lil Imam Al-Qastallani. Dan kata Ibnul Arabi, bermula sapu kepala pada mengambil air sembahyang itu telah bersalah-salahan riwayat padanya daripada Nabi SAW. Maka setengah daripada mereka itu ialah mereka yang meriwayatkan bahawasanya menyapu kepala itu 3 sapu. Dan setengah daripada mereka itu mereka yang meriwayatkan dia bahawasanya menyapunya 1 sapu. Kata Abu Dawud, bermula segala hadis Osman yang sahih-sahih itu bahawasanya sapu kepala sekali sahaja. Walaupun Imam Abu Daud kata begitu, namun Imam Abu Daud juga meriwayatkan satu hadis yang tidak sahih tetapi ia adalah hasan. Ini orang sebut tak sahih je, orang ingat dhaif terus. Sedangkan tidak sahih, kadang-kadang dia bukan dhaif tapi dia hasan. Dia tidak sahih tapi dia hasan, dia bukan dhaif. Dan setengah daripada riwayat yang gharib ialah perkataan Ibnu Sirin bahawasanya menyapu kepala ia 2 kali. 1 kali fardu dan 1 kali sunat. Ada juga yang kata sunat sapu kepala 2 kali. Tapi pandangan ni agak gharib. Dan bergantung dengan bahawasanya fardu itu sekali dan yang keduanya itu sunat seperti sekalian anggota. Dan inilah qiyas atas ibadah yang melintangi bagi sunnah. Pendapat Syekh Ibnu Sirin ini bercanggah dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab yang diriwayatkan baginda Nabi sapu kepala tidak begitu. Dan jikalau ada ia seperti sekalian anggota daripada pihak qiyas, nescaya adalah ia 3. Melintangi ni maksudnya membantah, menyangkal. Melintangi maksudnya menyangkal dan menyangkal. Ada disebut dalam kamus dewan. Melintangi maksud dia membantah, menyanggah. Maka melebihi mereka itu akan barang yang telah terdahulu. Intaha. Baik, kita masuk satu lagi hadis yang terakhir hari ini. Hadis yang ke-30. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawadda'a wa annahu masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Hasanun sahih. Daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma bahwasanya melihat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu ia dan bahwasanya menyapu ia akan kepalanya dengan air lain daripada lebih tangannya. Babu ma jaa annahu ya'khudhu li ra'sihi ma'an jadida. 161, bab yang telah datang ia bahawasanya mengambil ia bagi kepala akan air baru. Ketahuilah kiranya ya saudaraku,
apabila hendak menyapu kepala mengambil air sembahyang itu, tiadalah boleh disapu dengan air yang lebih daripada basuh tangan, sebab dah jadi mustakmal. Melainkan kalau air itu adalah basuhan tangan kali kedua atau kali ketiga, masih lagi air mutlak. Contoh kita basuh tangan kali pertama, air yang jatuh tu air mustakmal. Basuh kali kedua, air yang basuhan kedua tu dia bukan lagi mustakmal, sebenarnya dia adalah air mutlak. Kalau kita sapu atas kepala, sahlah wuduk kita. Cuma yang lebih afdal tidak begitu. Yang afdal kita ambil air baru untuk sapu kepala. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila hendak menyapu kepala mengambil air sembahyang itu, tiadalah boleh disapu dengan air yang lebih daripada basuh tangan. Yakni apabila sudah basuh tangan, langsunglah sapu kepala dengan tiada mengambil air lain, maka yang demikian itu tiada sah. Bahkan hendaklah kemudian daripada basuh tangan itu dirus atau celup ambil air lain, akan jadi menyapu kepala. Demikianlah hadis akan datang ini menerangkan perbuatan Nabi dengan yang demikian itu. 162. Masalah menyapu kepala dengan air baru dan hadisnya. Sebenarnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis yang menerangkan Nabi menyapu kepalanya dengan air lain. Katanya, An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawadda'a wa annahu masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Zaid bahawasanya melihat ia akan Nabi SAW mengambil air sembahyang ia, dan bahawasanya menyapu ia akan kepalanya dengan air yang lain daripada air lebih di dalam dua tangannya yang dibasuhkan. Hilangkan titik itu. Yang dibasuhkan ke tangannya yang diambilkan air sembahyang itu. Kata Abu Isa, bermula hadis ini ialah hadis hasan lagi sahih. Kemudian didatangkan oleh Tirmizi akan satu hadis dengan sanad lain, dan hadisnya serupa di atas itu jua. Dan katanya lagi, dan riwayat di atas itu lebih asah, kerana bahawasanya sungguhnya diriwayatkan daripada bukan satu wajah sahaja akan ini hadis daripada Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma dan lainnya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bagi kepalanya akan air yang baru. 163. Masalah menyapu kepala dengan air baru dan hukumnya. Kata Abu Isa, bermula amal atas hadis di dalam masalah 162 itu, di sisi kebanyakan ahlul ilmi memikir mereka itu akan bahawa mengambil bagi kepalanya akan air yang baru pada mengambil air sembahyang, demi untuk mengelakkan daripada mengambil air mustakmal, sebab air mustakmal tidak boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Maka janganlah seseorang terfikir menyapu kepala itu dengan tiada mengambil air dengan tangan, yakni lepas basuh tangan langsung sapu kepala jua. Cuma kalau kita perasan ada orang buat gitu, lepas dia basuh tangan dia sapu kepala terus. Kalau dia basuh tangan untuk kali kedua atau kali ketiga, sahlah wuduk dia. Sebab air bekas di tangan itu bukan lagi air mustakmal, sebenarnya air mutlak. Sebab air mustakmal, air yang digunakan untuk mengangkat hadas, air yang telah digunakan untuk tujuan wajib. Maka janganlah seseorang terfikir menyapu kepala itu dengan tiada mengambil air dengan tangan, yakni lepas basuh tangan langsung sapu kepala jua. Maka yang demikian itulah bermakna menyapu tangan dengan air yang ada melekat di tangan. Para hadirin rahmati Allah, la'allah sawab, menyapu kepala dengan air yang ada melekat di tangan. Cuma dalam teks kita, maka yang demikian itulah bermakna menyapu tangan dengan air yang ada melekat di tangan. La'allah sawab bukan menyapu tangan, menyapu kepala. La'allah sawab. Tuan-tuan, jangan pangkah kalimah tu, tapi kita buat nota sikit kat tepi tu. La'allah sawab bukan menyapu tangan, tapi menyapu kepala.
Melainkan kalau Syekh Idris Al-Mardawi bermaksudkan menyapu tangan ke kepala. Ditakdir begitu La Allah sawab Mungkin juga takdir begitu. Menyapu tangan, maksud dia menyapu tangan ke kepala. Wallahu a'lam. Maka yang demikian itulah bermakna menyapu tangan. La Allah sawab, menyapu kepala dengan air yang ada melekat di tangan, baki-baki basah membasuh tangan tadi. Jika diperbuat yang demikian itu, tiadalah sah wuduknya. Seperkara lagi, la Allah sawab, lagi ada titik di situ. Seperkara lagi, ada pula ulama yang memikirkan makna hadis itu akan jadi syarat menyapu kepala hendaklah mengambil air asing daripada air yang telah ada di hadapan itu. Maka yang demikian pun tiada juga betul, kerana air yang di hadapan yang lebih daripada basuh tangan itu bukannya air mustakmal hingga berhajat kepada mengambil air baru yang asing daripadanya. Bahkan maksud hadis di dalam masalah 162 itu, hendaklah seorang yang menyapu kepala pada mengambil air sembahyang itu, iaitulah air lain daripada air lebih di dalam tangan yang dibasuhkan tangan. Hadza wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Esok kalau ada rezeki kita akan masuk pada hadis yang ke-31. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis ini dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimah zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna min ibadikal tahirin waj'alna min ibadikal salihin waj'alna min ibadikal ulama alladzina yarisuna turasal anbiya waj'alna ya arhamar rahimin min ibadikal ladzina yasiluna ila hubbika wa ridhak waj'alna ya arhamar rahimin min ibadikal ladzina yarisuna al jannah bihubbika wa syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.